daripada tahun 1611. Okey, urus niaga saham di dunia ini mula berlaku. Berlakunya di mana? Berlakunya di Belanda. Sebab syarikat-syarikat perkapalan di Belanda ni, dia dulu, dia saya tengok dalam awak tengok TV National Geographic History apa semua, dia ceritalah, saya tertengok, kebetulan saya tertengok history dalam National Geographic, dia cerita pada zaman dahulu pada tahun 1611 syarikat inilah syarikat di Belanda ini, mereka nak cari bahan, iaitu mereka nak cari minyak untuk hidupkan pelita kan. Masalah zaman dulu sejuk, di Eropah ni sejuk. So mereka perlukan bahan mentah selain daripada kayu, mereka perlukan minyak. Kayu memang ada, dan selain daripada kayu yang mereka pentingnya untuk dapatkan haba adalah minyak. Jadi nak dapatkan minyak macam mana selain daripada kena inilah, selain daripada haiwan atas darat, mereka kena cari haiwan dalam laut, kena pergi ke laut cari ikan paus ke, cari ikan kod ke apa untuk dapatkan minyak. Jadi mereka semakin lama semakin syarikat dia lah, penelayan ini semakin lama semakin berkembang bisnes dia. Jadi mereka pun minta orang tanam modal dalam syarikat dia. Di situlah bermulanya orang melabur dalam syarikat. Apabila orang melabur, maka dia akan keluarkan satu nota kontrak, dia bagi. Nelayan tu bagi kepada orang yang melabur. Dan proses ini, modus operandi ini telah ditiru oleh syarikat Amerika Syarikat. Syarikat di Eropah. Bukan di Eropah, di UK. Great Britain telah tiru. Dan mereka, bila syarikat nak berkembang, mereka pun minta orang tanam modal dalam syarikat. Ini di UK. Okay, kalau awak baca history lah. Di UK dan di UK ini, mereka mula-mula berkumpul di coffee house lah, di kedai kopi lah. Sembang-sembang kedai kopi, awak nak melabur syarikat saya tak? Saya nak buat ini, buat ini. Transaksi itu berlaku di kedai kopi di UK. Tapi lama-kelamaan, kedai kopi itu telah diambil alih oleh satu grup pelabur dan dijadikan sebagai inilah syarikat, secara rasminya adalah syarikat macam stock exchange. Okay, so kenapa perlu wujudnya stock exchange? Satu tempat khas untuk orang berurus niaga. Itu pergi kepada sini, ini. Okay? Ini tujuan utama diwujudkan satu tempat untuk berurus niaga adalah kita nak minimalkan kos pelaburan. Okay? Kalau kita tak wujudkan satu tempat, maka susah orang nak cari matching untuk orang bagi syarikat dia tu kan. Saya rasa awak boleh fahamlah. Susah, dia kena tanya siapa nak melabur syarikat saya, siapa nak melabur syarikat saya. Zaman dulu lagi lah tak ada telefon kan. Jadi bila dah ada satu bangunan, jadi semua orang yang nak melabur pergi ke bangunan tersebut. Semua orang yang nak duit pergi ke tempat tersebut. So bila berlaku transaksi di bawah satu tempat, maka dia boleh membuat penjimatan kos. Okey, saya dah explain bahagian kini lah, yang ini. Seterusnya, okey. So macam mana berlaku pertukaran pelaburan ini? Okey, pertama adalah dia direct search market, merujuk kepada saya sebagai tuan punya syarikat, saya pergi cari sendiri. Siapa nak melabur dalam syarikat saya? Saya call ke, kalau zaman sekarang ni adalah saya buat brochure through internet ke apa semua. Itu adalah direct search market. Yang kedua adalah saya menggunakan orang tengah. Orang tengah itu mungkin dia adalah broker. Orang tengah itu mungkin dia adalah dealer. Broker dengan dealer ini, broker merujuk kepada individu yang duduk dalam syarikat. Dalam syarikat inilah jual saham itu. Okay. Kalau kita di sini kita ada contohnya adalah syarikat security saham. Okay. Itu adalah broker, individu. Dealer ini adalah merujuk kepada syarikat itu sendiri. Contoh dealer yang kita ada di Kajang ini, kita ada JF Apex. Kita ada BIMB Securities, kita ada CIMB Securities. Itu adalah dealer.
Dealer adalah institution, broker adalah individu di dalam institution. Okay? Auction market ini merujuk kepada orang jual barang-barang ini guna pasaran terbuka lah, lelong, guna lelong. Okay? Kalau zaman dulu guna lelong ini, saya share skrin. Saya kalau tak share skrin nanti awak tak kata tak ada dapat nama kata inilah pendedahan lah kan. So auction market Okey, ini adalah contoh dia. Image. Saya ambil image. Ini adalah auction market. Okey, auction market dan auction market untuk stok auction market. Kalau zaman-zaman dulu dia macam ini. Ini auction market lain ni. Stok pula. Dia stok ni dianggap sebagai stok lain, shares. Dia ingat livestock. Okey. Kalau zaman dulu, ada tak gambar-gambar zaman dulu? Traditional stock. Ada pula juga gambar. Lebih kurang macam ni lah. Okay. Ni diberi nama sistem outcry. Okay. Sistem outcry. So, patutnya saya tunjuk outcry system. Outcry. Okay. Outcry system ini. Ini. Okay. Awak boleh tengok ni. Ini adalah pada zaman dulu. Yang pakai vest ini adalah broker saham, broker dan dealer saham. Okay? Dan warna yang berbeza menggambarkan daripada syarikat yang berbeza. Ini nampak warna yang berbeza, syarikat yang berbeza. Ini zaman dulu, tahun 70-an, 80-an, diberi nama sebagai sistem outcry. Orang yang nak beli, di sini, di dalam ini, awak nampak perasan tak dia ada meja-meja ni kan? So, yang meja-meja ini adalah satu meja merujuk kepada satu dealer. Kalau kita di Malaysia, katakan syarikat Maybank, dia ada 5 meja. Dia beli dengan Bursa Malaysia, dia sewa lah. Dia sewa dengan Bursa Malaysia 5 meja. Ini geng-geng orang Maybank contohnya. Di sebelahnya adalah CIMB Bank, 5 meja. So, setiap individu mempunyai vest yang berwarna yang berbeza-beza. Dia duduk di meja dia, tetapi apabila dia nak melakukan transaksi, dia kena datang dekat sini, ke pelantar ni. Pelantar bentuk hexagon ini. Okay. Orang yang nak membeli kena duduk atas pelantar ni. Orang yang nak menjual kena duduk di dalam pelantar, di tengah-tengah pelantar. Okay. Dia duduk di tengah pelantar. Mana gambar lagi yang lagi sikit. So, apabila dia ada banyak pelantar. Contohnya ini ya, banyak pelantar. So, orang yang nak membeli duduk dekat luar, orang yang nak menjual duduk kat tengah. So, mereka akan menggunakan bahasa isyarat. Awak nampak tangan dia ni. Menggunakan bahasa isyarat masing-masing. Dan ini adalah dia punya simbol dia. If you want to buy, tangan you masuk kat dalam. If you want to sell, tangan dia kat luar macam ni. Okay? So, dia ada simbol 1, 2, 3. Tengok ni lah. Ini. 40, 30, 40. Kalau duduk kat dagu, 10. Kan? Gambar dia. Okay. So, ini adalah zaman dulu. Tetapi sekarang ini, okay, proses ini telah ditukar dengan komputer.
computer system stop share trade. Platform ni lah contohnya. Share trading. Ada gambar pula. Oh. Sekarang ini ditukar dalam bentuk semua adalah computerized. Ini adalah contoh jual beli saham. Awak duduk je, senyap je. Okey? Dan semua orang ada tempat dia masing-masing di meja. Saya tak jumpa. Okay. Ini adalah zaman sekarang. Semua orang duduk di meja masing-masing dan tak semestinya kena datang kat sini. Kenapa? Semuanya melalui komputer. Dia akan hantar nak beli, nak jual ke dalam central komputer central, dan komputer itu akan tolong matching. Right, so saya sambung balik kuliah saya. Ada nak tanya setakat ni? Okay. Alright. So dah berapa lama dah kita, saya rasa macam kita kena break. Kalau lama sangat kita akan break. Oh, berapa lama dah kita ni? Saya nak tengok dia punya 42 minit tu. 40 minit. 40 minit lebih, 42. Alright, so lagi 5 minit saya stop. Okay. Alright. So macam mana saham itu diurus niagakan? Okay. Pertama, awak nak beli, nak jual saham, kena guna market order. Apa maksud market order? Market order ada seperti yang awak buat di Bursa Malaysia. Itu market order. Market order awak ambil mana awak beli, awak jual menggunakan harga yang ada di dalam pasaran. Kalau awak nak beli, awak kena apa? Awak kena di sini saya tunjukkan sini bid price ke ask price. Bid itu apa? Kalau awak tengok di dalam tu, bid merujuk kepada price. Bid ini nak suruh senang ingat, bid sama dengan buy. Tetapi siapa yang buy? Bukan awak yang buy, dealer yang buy. Syarikat sana. Maknanya kalau dia buy, okey tu. Buy ini merujuk kepada harga yang dia beli. Maknanya kalau awak nak jual, harga awak kena tengok buy price. Harga yang dia beli. Kalau awak nak beli, awak tengok sell price dia. Berapa harga yang dia jual. So dia guna namanya bid and ask. Bid adalah buy price. Ask adalah jual sell price oleh dealer, bukan awak punya. Manakala yang kalau awak jual beli saham yang betul, maka awak boleh guna pakai nama di sini price contingent order. Dia ada limit buy and dia ada stop order. Nanti saya akan sambung sekejap lagi.